Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia duk cerita pasal orang bergaduh pintu syurga tak buka, dia duk cerita pasal puasa Asyura dengan Tasu'ah. Pasal apa? Pasal Muharram nak main dekat. Nak kena habaq juga yang tu pun tuan-tuan. Kita tak tahu umur kita ni nak pergi sampai, tak tahu tuan-tuan, tak tahu. Siapa nak sangka almarhum Ustaz apa nama baru ni? Ustaz Izzat kita meninggal dunia. Siapa nak sangka umur sangat muda, dia masih diperlukan. Tapi masa sudah sampai. Dengan nampak dia ceria, dengan nampak semangat dia. Saya bila dengar berita pasal dia, saya masuk balik YouTube, type nama dia, nak tengok yang kata Ustaz Izzat ni macam mana, ceramah dia macam mana. Masya Allah, orang hebat tuan-tuan. Bercakap tentang Islam, tentang perjuangan Islam, kemas. Saya masuk lagi, cari lagi dia ni, siapa dia. Tengok, Masya Allah, kita duk tahu dia satu jawatan aja. Rupanya berapa banyak jawatan duk ada kat dia. Dia dan menguruskan masa dia untuk buat kerja untuk Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala dah tentukan di situ noktah akhir dia. Maka sampai masa dia, dia kembali menghadap Allah dalam keadaan berjasa kepada Islam. Kita tak tahu kita bila. Oleh kerana itu sebanyak mungkin ibadat kita kena buat. Pasal kita tak tahu. Ni Muharram ni kita dua habaq Tasu'ah, kita dua habaq Asyura dan tak tahu lagi. Tapi setidak-tidaknya azam tu kita dah simpai dah malam ni. Kita dah kunci dah. Aku nak buat kali ni. Mudah-mudahan Allah bagi. Nampak? Sambung balik hadis ni. Kan? Baik. So dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis fayughfaru fihima liman la yusyriku billahi syai'a illa al muhtajirain yuqalu ruddu hadzaini hatta yastaliha. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuka pintu syurga pada hari Isnin dan hari Khamis. Ini 2 hari dibuka pintu syurga. Maka diampunkan pada keduanya bagi siapa yang tidak menyengutukan Allah. Ini nombor 1. Kok mana puak ni nombor 1. Kita tak boleh syirik Allah. Tak boleh. Syirik maksud apa tuan-tuan? Associate. Associate maksudnya apa? Menyengutukan. Menyengutukan maksud apa? Samping dengan kontu ada satu lagi. Kita semayang ni pasal apa? Kerana Allah, tapi kerana nak tunjuk ke orang kita bagus. Itu associate dia bagi. Itu sekutu. Kita buat ni pasal apa? Pasal ni di samping pasal tak mau. Itu sekutu. Dengan Allah dia mau kerana Allah saja. Tak mau duk share. Pasal apa? Kalau kita suami, kita ada isteri, kita tak mau isteri kita orang share. Kita tak mau. Isteri kita. Apa cerita yang pergi duk share dengan orang lain? Kalau kita manusia yang kerdil kecil pun pantang kita kalau orang share bini kita. Inikah pula Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Macam mana kita nak pergi share Tuhan dengan satu benda lain? Tak boleh. Jadi kalau nak masuk syurga, syarat nombor 1 apa dia? Jangan syirik Allah dalam ibadat. Dalam apa kerja, dalam apa benda kita buat, jangan syirik Allah. Kita buat kerana Allah. Tuan ingat balik tadi kita baca mukadimah tadi, Muawiyah bin Abi Sufyan keluar-keluar tengok ada satu halqah. Dia tanya ni hampa duk buat apa? Dia kata nahnu nadhkurullah. Kami duk berzikir pada Allah. Muawiyah tanya apa? Muawiyah tanya, adakah hampa buat ni semata-mata kerana berzikir pada Allah saja? Nampak? Itu tak mau ada sekutu, tak mau ada syirik. Dia kata ya, kami buat ni semata-mata zikir kerana Allah. Muawiyah kata ni, aku tanya hampa ni bukan pasal apa? Pasal Nabi dulu pun macam ni juga. Nabi keluar daripada rumah, jumpa satu halqah di masjid. Nabi tanya, mereka jawab macam tu juga. Mereka kata kami duk zikir pada Allah. Nabi tanya juga, betulkah hampa buat ni kerana Allah? Hampa zikir ni kerana Allah saja? Mereka kata betul. Nabi kata bukan apa. Jibril baru habaq tak saat ni. Kata Allah bangga dengan hampa ni yang berzikir kerana Allah, tidak kerana benda lain. Allah bangga di depan malaikat dia. Nampak tuan-tuan? Tidak boleh syirik Allah. Satu.
Melainkan dia kata orang yang tak boleh masuk syurga ni ialah orang yang syirik Allah, tak boleh masuk syurga. Dan lagi satu, orang yang tidak bertegur sapa. Ini pun tak boleh masuk syurga. Maka dikata orang baginya, tolak akan mereka itu. Kalau mereka ni dibawa pi sampai dah di depan pintu syurga pun, tengok, ruddu hazaini. Dua ni pi, hang tak boleh masuk syurga. Pasal apa? Dia kata, yakni tutup balik pintu syurga itu ke atas dua orang yang tidak bertegur sapa itu sehingga berdamai mereka berdua. Maksud dia apa tuan-tuan? Bila kita baca hadis ni, malam ni juga kena settle benda ni. Malam ni juga, tak mau tunggu esok. Pasal kita tak tahu kita ada tak ada esok. Malam ni juga balik sekali lagi, duk fikir balik, aku ada masalah dengan siapa? Dengan abang, cantik call dia. Assalamualaikum abang. Dia pun dengar terkejut, dia ni Malaun ni, dipanggil Malaun kat kita. Pasal apa? 10 tahun tak bercakap dengan dia. 10 tahun tak bercakap dengan dia. Tahu malam ni call, dia ingat, dia apa angkat. Abang, dia dengar suara kita. Malaun. Abang, ni, saya pun tak mau ambil masa abang lama-lama. Abang tidur dah ke apa ke abang. Apa jadi antara kita habis malam ni? Saya minta maaf banyak-banyak ke abang. Tuan-tuan kata lagu tu, malam ni dia start kereta, dia tekan minyak sampai berdiri dalam kereta, nak main rumah kita. Mana nak cari ni adik? Allahu Akbar tuan-tuan, kita punya ego pun tinggi gunung, dia punya ego pun tinggi gunung. Seorang mengalah gunung Jerai Reban. Runtuh gunung Jerai ni. Kita telefon pada abang, saya minta maaf abang, saya tak maaf abang, ni benda ni semua leceh abang, kita sudah habis tekan ni abang. Saya minta maaf kat abang. Jangan pergi kata, abang saya minta maaf abang, walaupun saya tak salah, saya minta maaf. Tak maaf yang tu. Yang tu tak maaf. Ni kadang kena perangai wuduh ni dia keluar juga. Walaupun saya tak salah, saya minta tak selesai. Tak mau sebut salah, tak mau, saya minta maaf kat abang, abang, kita elok balik abang. Sudahlah. Dia dengar, dia tekan kereta, berdiri, kepala keluar kot tingkap, dia main rumah kita, masuk, dia kata, aku nak peluk hang sekali ya. Settle malam ni tuan-tuan. Malam ni adalah malam yang pertama selepas 15 tahun. Tuan-tuan tidur nyenyak. Settle satu benda besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang lebih besar pada tu apa dia? Pintu syurga sudah buka untuk kita. Itu yang paling besar. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk dia kata bab fi sabri. Itu bab yang datang pada membicarakan tentang sabar. Ini satu tajuk yang senang. 3 huruf, sad, ba, ra. 3 huruf. Sebut pun simple, sabar. Kita tengok satu orang kena musibah apa-apa, kita pun nak kata apa? Sabar, kita kata dia. Dia dengar kita kata sabar, dia macam nak rimuk kita ni. Tak tahu aku punya duk menanggung benda ni, ang bagus yang mai bagi 3 huruf kat aku. Sabar. Dia tengok kita nampak kecil besar. Ini yang kata sabar. Tajuk ni boleh baca, tapi tuan-tuan, berat tuan-tuan. Nak buat benda ni sangat berat. Sangat-sangat berat. Ketahuilah saudaraku, sabar adalah satu perangai yang sangat terpuji pada syarak. Benda bagus. Susah nak buat. Maka siapa yang berperangai dengan perangai sabar itu, betul ya. Dia kata, tengok. Yang kata Idris Al-Marbawi ni, Syekh Idris Al-Marbawi ni, dia punya pemilihan perkataan untuk dia nak lepas masuk dalam kitab dia ni, straight to the point. Dia bagi gedebuk tu. Dia kata siapa yang boleh ada sabar dalam diri, orang tu betul. Cukup. Tak payah pergi duk pusing roundabout sampai 3 kali duk tak keluar-keluar daripada roundabout, tak mahu. Dia habaq terus. Dia kata sabar ni benda simple tapi cukup susah nak buat. Siapa boleh buat, orang ni betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana makna sabar itu ialah derita akan diri atas apa-apa yang dibenci. Itu dia. Yang kata sabar tu apa dia? Dia kata kita menanggung derita, kita menanggung susah. Pasal apa? Pasal nak buat benda kita tak suka. Contoh apa tuan-tuan?
nak bangkit sembahyang tahajud. Allahu Akbar. Duk cadang nak bangkit ni, masuk 5 tahun dah. Tak boleh bangkit lagi. 5 tahun dah tak boleh bangkit lagi. Bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan sebulan. 5 tahun dah ni, duk geram ni. Duk geram nak bangkit tahajud ni, duk geram ni. 5 tahun dah. Tak boleh bangkit lagi. Pasal apa? Pasal bangkit pukul 4:30 pagi ni, derita. Time kira paling syok tidur. Mimpi masa tu cukup rancak ni. Mimpi time tu mimpi paling rancak ni. Bukan mimpi duk main tu. 4:30 pagi ni kita Superman masa tu. Kita jadi Ultraman masa tu. 4:30 pagi ni. Time tu nak bangkit, nak jadi soleh man. Nak sembahyang. Allahu Akbar 2 rakaat dia, Allahu Akbar. Bini gerak. Abang suruh saya lah semua handphone semua boleh kunci. Kan? Bunyi. Macam-macam hak buat bunyi ayam berkukuk ada. Macam-macam bunyi ni. Bunyi tembak lah. Pang tembak jaga. Jaga tengok macam mana jenis ni jenis kes bagi sengat kes. Tak boleh bangkit. Tak boleh. Bini pula mai gerak kata abang. Kata nak sembahyang apa-apa. Esok. Esok ni 5 tahun dah. Maksud dia apa dia? Nak buat benda tu derita. Derita ni kita nak kena korbankan sedap tidur untuk nak buat ketaatan pada Allah. Tak semua orang boleh buat. Kalau orang muda tak boleh buat tak apa. Dia main umur 68, 70 tak boleh buat lagi tuan-tuan. Tak karut tuan-tuan. 68, 70. Tu saya kata lah tak boleh. Ya kan? Kena buat lah. Cerita dia kena buat. Sudah-sudah lah. Hak mana kita punya itu sudah. Ni nak kena perbetul balik. Pasal apa? Pasal tak tahu kita punya time dia nak main bila kita tak tahu. Baik. So dia kata kerana makna sabar itu ialah tanggung derita atas apa yang kita benci nak buat. Maka tak dapat tidak barang yang dibenci oleh diri itu sangat banyak tak terkira. Dia kata. Banyaklah kalau nak buat contoh banyak. Seperti dia kata turun bala maka itu dibenci oleh diri. Kena bala. Semua orang tak suka kena bala. Kita tak mau. Tahu-tahu Putin beliau main. Angkat bumbung rumah. Tangki air rumah kita dia pergi buah rumah kawan tu. Rumah kawan tu dah ada tangki air dah. Dia ambil tangki air kita dia pergi buah rumah kawan tu. Kita bangkit buka pancok tak ada air. Pasal apa tak ada air? Tengok-tengok atas terpelong. Tak ada apa. Bukan bumbung dengan tangki tak ada. Balik nu pula bangkit. Apa ni? 2 tangki air dah ada atas bumbung ni. Hai tuan-tuan jangan buat pasal. Tanya orang pendang dia boleh cerita dia berkenal macam mana. Kan? Siapa suka benda ni jadi, siapa pun tak suka. Tapi kalau dah dia takdir nak main kat kita, sabang. Takdir nak kena kat kita. Punya banyak rumah duk ada, Putin beliau tu dia main lalu kat lorong rumah kita. Kita konalah sikit. Tak tahu kah kata aku duk semayang duk apa. Bagi respect lah sikit kita kata tak ada dia main randuk rumah kita. Rumah kita kena. Sabang lah dia kata. Sabang atas bala yang menimpa. Dan sabang juga kerana menjunjung suruh Allah. Seperti semayang, puasa, haji, zakat, baca Quran dan sebagainya. Nak menurut segala hukumnya. Sabang. Nak kena sabang. Bangkit. Kita boleh bangkit semayang subuh tu dah cukup baik dah. Selit masuk pula. Qabliyah subuh 2 rakaat. Aduh. Dia sengai. Kan? Bini kata abang tak buatkah sunat fajar? Televisyen pun duk keluar hadis lebih baik daripada dunia dan isinya. Hang tu saya cakap panjang boleh dah. Aku bangkit sembahyang subuh ni pun bagus dah dia kata. Sayang tuan-tuan, sayang. 4 minit lah 2 rakaat qabliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Kan dia pun duk hantar dalam WhatsApp ni. Senarai orang-orang kaya dalam dunia. Kita pun duk baca. Start pada nombor 10. Nombor 10 siapa dia nombor 9, siapa nombor 8, siapa nombor 7, siapa nombor nombor 1. Nombor 1 dia kata ialah orang yang sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat. Bagus dia ni kata bagus. Otak tu jalan kan dia boleh buat macam tu. Pasal apa? Daripada nombor 10 pergi sampai nombor 2, harta dia bukan semua hak duk dalam dunia ni. Tapi kaya dah. Tapi Tuhan kata apa? Siapa boleh buat qabliyah subuh ataupun sunat fajar sama. Qabliyah subuh pun yang tu, sunat fajar pun yang tu. Pasal ada orang tanya. Kata ustaz,
Ni yang kata hak lebih baik daripada dunia dan isinya ni apa, qabliyah subuh ke sunat fajar? Kita kata qabliyah subuh tu sunat fajar lah. Dok kot dia kata. Kata kalau hang pandai pada saya, duk tanya saya buat apa? Ada juga kaki macam ni, dia tanya kita, jadi nak buat pandai pada kita pula. Problem betul yang orang macam ni. Kan? Kan? Buat sudahlah sebelum sembahyang subuh sunat 2 rakaat. Dia nak jadi sunat fajar ke, dia nak jadi qabliyah ke, biar pergi kat dia. Janji lebih baik daripada dunia dan isi dia, tu kumah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tiada disukai atas nafsu. Benda ni nafsu tak suka, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat tak di rumah? Kita sembahyang, kita qabliyah subuh, kita sunat fajar 2 rakaat, kita sembahyang subuh, lepas tu kita baca Quran satu keluarga. Boleh tak? Tak buat. Subuh awal. Habis subuh pun awal lagi. Semua orang. Seminggu mula, sebulan mula, anak-anak muka sekok-sekok marah kat kita kan. Bila kita suruh ni, dia kata, apa ayah ni, ayah dah tua nak mati baca, kami lambat lagi. Budak-budak lah ni yang buat pasal. Kan? Kita buat juga, kita minta mereka suruh buat. Kita baca, bini kita baca, anak-anak pun baca. Kita mungkin orang tua baca pergi sampai 2-3 muka, mereka baca sekat muka, 1 muka pun tak apa. Lepas tu dia kata, okay, ya salam, pergi nak pergi sambung tidur ke, nak pergi siap, nak pergi sekolah ke, nak pergi kerja ke apa, pergi baca. Tuan-tuan, Allah bisa, tegal biasa. Tuan-tuan buat, dapat tuan-tuan. Satu family, lepas subuh, satu rumah baca Quran. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita tak tahu nak abang, tapi kebahagiaan dalam rumah itu kita rasa. Boleh rasa. Sendirinya Allah akan bagi balik. Allah akan bagi balik. Apa yang kita buat ni, Allah reward kita. Allah bagi satu ganjaran dekat kita. Berbanding dengan rumah yang Quran tak bunyi. Ataupun duk bunyi suara ayah yang duk baca Quran, mak pun tak baca. Ataupun mak dengan ayah yang duk baca Quran, anak-anak tak baca. Tak cantik tuan-tuan. Satu family baca. Bila semua dah get used, dah boleh dah masuk, benda tu dah jadi satu trend elok dah. Cantik aja. Tiap-tiap hari kalau miss tak baca, rasa macam ada something wrong hari ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kena buat tuan-tuan. Benda-benda ni lah yang sebenarnya mengasuh kita untuk jadi lebih baik. Bukan mengaji saja. Mengaji saja ni kadang-kadang dia membentuk orang sombong. Kadang-kadang tak kena gaya. Mengaji saja ni tahu kita terbentuk menjadi orang sombong. Dengan ilmu sikit ni piduk challenge orang, piduk berdebat dengan orang, piduk tunjuk pandai depan orang. Oh tak mau tuan-tuan. Bukan itu yang kita cari. Kita nak ilmu, tetapi kita nak penghayatan ilmu tu ada. Bukan pada kita, pada keluarga kita semuanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So benda tu dia kata benda yang dideritai. Ni nak buat puasa Tasu'ah dengan Ashura, puasa 9 dengan puasa 10 Muharram ni tuan-tuan. Bercinta nak boleh buat ni. Mula-mula nak buat 9-10, lepas tu lagu satu macam menyatawang, negotiate, kita buat 10 sudahlah. Kata buat 2 lah kata. Dah lagi Nabi pun buat 1 ayat dulu. Ni pasal mengaji ni apa saya lah. Dia kata Nabi mana dan buat 9, tak dan Nabi wafat dulu. Dia kata tapi 10 tu memang Nabi buat lah. Kita buat 10 dululah. Potong sehari lah. Sama macam hari tu. Kan? Dia duk main cerita ni puasa hari Arafah ni 9 Zulhijjah ke hari Arafah. Telefon tanya Datuk Dr. Harundin. Datuk Dr. Harundin kata puasa tu dia panggil puasa Yaumul Arafah, bukan puasa Tasi' min Zulhijjah. Dr. Harundin kata ini puasa dia panggil puasa hari Arafah. Hari Arafah kena tengok di tempat yang ada padang Arafah lah. Bila mereka di sana puasa, kita puasa. Cara dia habang tu pun kita pun dengar-dengar betul dah. Dia tanya ustaz seorang lagi pula. Dia kata Yaumul Arafah, hari Arafah tu 9 Zulhijjah lah. Dia kata puasa 9 lah. Kita dengar jadi tergeliat balik kepala otak kita. Lah apa yang masalahnya? Puasa 2 hari. Puasa 2 hari. Buat hari Jumaat, buat hari Sabtu, raya hari Ahad. Kalau kata
golongan yang berijtihad mengatakan Yaum Arafah berdasarkan padang Arafah di sana pun kita puasa hari itu. Kalau kata 9 Zulhijjah pun kita puasa hari itu. Alangkah cantiknya. Alangkah cantiknya. Kita tak mau pergi ambil jalan nak belaga terbit api ni. Kita ambil jalan yang menguntungkan kita di akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia kata, yang kata Sabang itu tahan diri dalam menjunjung taat Allah itu. Tahan. Bangkit 4:30 pagi pun bangkit. Allah, dia duk main umur 50, 60 ni, duk pi pancong berapa kali malam. Pukul 2 pi lah pancong. Lagi pukul 3 pi pancong lagi. Pukul 4 pi pancong lagi. Duk pi pancong 3-4 kali. Tak bolehkah sekali ambil ayat semayang Allahu Akbar. Allahu Akbar tuan-tuan. Sujud ayam mata boleh keluar. Pasal apa? Benda ni anugerah. Allah tak bagi kat semua orang. Berapa ramai bangkit pergi pancong 5 kali satu malam tak buat sembahyang sunat. Tapi Allah bagi kat kita. Kita ada teringat 3 kali bangkit. Hak last tu kita tengok, okey, hak ni buat dulu. Sat aja, ayat sembahyang sat aja. Allahu Akbar. Tak boleh nak tahan lama-lama. Fatihah aja, sudah. Allahu Akbar, Fatihah. Waladhdallin, amin. Allahu Akbar. Fatihah lagi satu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak bagi balik kiri itu sambil pergi katil dah. Untuk peringkat mula ni lagu tu dulu pun tak apa. Hak kanan tu duk elok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hak kiri tu lagu duk pergi katil dah. Terus letak terus balik kiri. Masya Allah. Sementara nak tegal biasa tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata yang kata Sabang itu apa dia? Sabang menjauhkan diri daripada maksiat dan derita akan apa sakit demam dan azab sengsara di dalam satu ahwal. Itu semua kena Sabang. Sakit. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Tuhan nak bagi. Kita pergi hospital tengok, pergi Sultanah Bayah, hospital Sultanah Bayah. Tuan-tuan, saja round, walau tak ada adik-beradik, tak ada kawan, saja pergi nak ambil yang iktibar. Satu round lalu di ward orang sakit tu. Bukan orang tua-tua tuan-tuan. Muda-muda dah. Saja singgah pergi salam, tanya sakit apa. Tak tahulah, dia kata hari tu naik macam jerawat dah ni. Lepas tu mereka duk kata apa, lepas tu dia main besar main jumpa doktor kata bisui. Lepas tu doktor potong itu ni, potong dia mengamuk lagi sakar, dia jadi lagi besar. Atu kita duk atu kawan kan. Dia sementara nak bubuh kata Sabang tu, tanya dulu atu dia kata tu, lepas tu tahu dia kata kanser pula. Allahu Akbar, kita dengar. Ni upah hari dah ni. 2 bulan dah. Confirm ke kanser? Tak tahu. Hari tu dia ambil daging nantang pergi mana orang tahu. Sakit ke? Duk tanya dia. Tak lagi dia sidai kita pula sakit. Tidur katil sebelah. Tanya banyak sangat. Aku tanya patut-patut padan. Duk jalan buang. Kita duk ingat apa? Allahu Akbar. Tuhan dia nak bagi. Bukan dia kira umur. Sebelum mai sakit. Buat hak mana boleh buat dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata bermula dalil yang menunjukkan atas terpujinya Sabang itu ada di dalam Quran dan hadis Nabi. Setengah daripada hadis ialah barang yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Sa'id radhiyallahu an, anna nasan minal ansar sa'alu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum. Diriwayatkan dari satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya ada beberapa orang sahabat Nabi daripada kalangan Ansar. Ansar ni siapa tuan-tuan? Orang Madinah. Ada beberapa orang sahabat Nabi daripada kalangan orang Madinah telah meminta mereka itu sedekah ataupun apa-apa makanan daripada Nabi SAW. Susah ni tuan-tuan, daripada zaman tak tahu bila dulu sampai kiamat akan ada orang susah. Zaman Nabi SAW ada sekelompok Ansar, orang Madinah ni susah. Bila susah, mereka pergi cari Nabi SAW.
minta tolong dekat Nabi. Kok boleh tolong cara duit ke? Kok boleh tolong cara bagi makanan ke? Tuan-tuan, Nabi wafat dalam keadaan baju besi Nabi ada yang marhunah, dia kata yang tergadai pada satu Yahudi. Dalam syarah hadis tu dia cerita, ada kata Nabi gadai kerana nak mengambil ta'am, nak mengambil makanan. Ada satu syarah kata Nabi gadai kerana nak ambil makanan bukan untuk Nabi dan keluarga Nabi, tapi untuk nak bagi ke orang lain yang memerlukan. Sehingga Nabi wafat, baju besi itu tak sempat ditebus. Bila Nabi wafat, Yahudi tu bawa mai di rumah bagi. Dia kata ini Nabi gadai dekat aku untuk ambil makanan dulu. Nabi pun dah tak ada, aku bagi balik baju besi ni. Tuan-tuan, pribadi Nabi itu baik kawan baik lawan kalah dengan Nabi ni. Hormat Nabi ni tak tahu nak apa. Hadis yang kita baca malam ni pula dia nak bagi tahu, dia kata sekumpulan sahabat Nabi, sahabat Ansar, sahabat orang Madinah ni susah pergi jumpa Nabi SAW, minta Nabi bantu, sama ada boleh bantu cara duit ringgit ataupun boleh bantu dalam bentuk makanan. Fa'atahum, hadis kata maka diberi kepada mereka itu oleh Nabi SAW. Ini yang kata Nabi ni dia tolong orang, dia tak ada duit pun dia sanggup pergi berhutang untuk tolong orang. Nabi sambung hadis, dia kata summa sa'aluhu fa'atahum, kemudian minta lagi mereka itu kepada Nabi, maka diberinya kepada mereka itu. The same person, orang yang sama juga, dah main minta, Nabi dah tolong, main minta lagi. Dia jadi lagu tu. Nak buat macam mana? Dia susah. Dia pun tak tahu nak pergi mana. Zaman tu Nabi adalah wakil rakyat. Nabi adalah wakil rakyat. Apa-apa pergi cari Nabi lah. Itulah wakil rakyat. Nak pergi mengadu, nak pergi habang apa, nak pergi minta tolong apa, nak pergi cari Nabi SAW. Maka tidak pula dikatakan oleh Nabi SAW tak ada, jikalau barang ada. Itu kata Nabi. Kalau ada barang dalam rumah dia, dia bagi. Dia tak pernah benda ada dia kata tak ada. Tak pernah. Bahkan tak ada pun Nabi pergi berhutang dengan orang lain, Nabi mai bagi. Dan tiada ia berbuat bakhil dan membalas dengan cakap yang menyakitkan hati. Itu yang kata Nabi. Orang mai minta tolong dekat dia, tak ada kot kata dia nak buat bakhil, kedekut, tak mau tolong, apatah lagi nak kata bagi kawan tu sakit hati. Tak ada, itu bukan Nabi kalau buat macam tu. Nabi SAW manusia yang sangat terpuji. Bila orang tanya Aisyah, wahai Aisyah, Nabi ni macam mana perangai dia? Because everybody eager to know Nabi ni dalam actual life dia, dia macam mana? Nabi ni di rumah dia macam mana? Macam ustaz-ustaz, tuan-tuan, saya main mengajar. Tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan kenal saya tahun ni aja. Di rumah macam mana, tuan-tuan tak tahu. Bini dengan anak-anak tahu lah. Ni dia duduk tengok live ni. Dia nak cerita tu. Kan? Yang tahu kita, luar dalam hati budi kita, keluarga kita. Isteri kita tahu. Anak-anak kita tahu. Mak ayah kita kalau ada, dia patah. Bercakap ni, tuan-tuan boleh buat maneh hayai. Boleh buat. Tapi betul-betul kita macam mana? Bini kita tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila orang tanya Aisyah, Nabi ni betul-betul Nabi ni macam mana? Aisyah jawab apa tuan-tuan? Dia kata kana khuluquhul Quran. Nabi kata, Aisyah kata Nabi hampa ni, yang kata Nabi Muhammad SAW ni akhlak dia Quran. Hampa baca Quran, apa Quran kata, itu Nabi. Dia tak lari, dia tak tergelincang, dia tak derail, dia tak, walau satu hun. Nabi ni macam mana yang Quran kata, Nabi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Summa qala ma yakunu indi khairin falan addakhirahu ankum. Kemudian sabda Nabi SAW, pada akhir pemberiannya itu, kerana nak mengajar mereka yang berulang-ulang kali mai minta itu, Nabi kata, wahai kaum, barang yang ada pada aku,
maka tidaklah aku simpan taruh akan dia daripada sekalian kamu. Bila mereka duk main minta, lepas tu duk main minta, Nabi kata jugalah, Nabi kata, aku ni kalau benda ada, aku tentu bagi. Ni kalau hampa main, hampa boleh duk dapat ni, makna ada, aku boleh bagi. Nabi kata, telah aku beri pada sekalian kamu apa yang ada. Nabi kata, ceritanya apa ada dalam rumahmu bagilah. Nabi kata, kerana aku itu amat suka kepada kebaikan. Nabi kata, kerana aku suka kepada kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Surah apa ni? Wa innahu lihubbi, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu lihubbil khair, suka kepada buat baik itu, lasyadid, bersangatan pada diri Nabi. Satu orang manusia, Nabi SAW adalah satu orang manusia yang dia cukup suka buat baik, dan dia rasa sangat bahagia kalau dia boleh buat baik. Bukan senang, tuan-tuan. Tuan-tuan, orang kaya ramai, tapi orang kaya yang pemurah tak ramai. Kadang-kadang tak kaya pun, tapi pemurah ada, tuan-tuan. Orang kaya ada ramai, tapi orang kaya yang pemurah, yang boleh duk keluar duit tolong orang ni, tak ramai, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang orang susah tapi pemurah. Masya Allah. Oh, saya biasa jumpa lah. Duk jadi guru sekolah dulu ni. Saya pernah mengajar di kawasan Sungai Aceh, tuan-tuan, di seberang perai dekat dengan sempadan Perak, Parit Buntang. Ada satu tempat nama Sungai Aceh, kawasan nelayan. Depa ada satu kawasan perumahan dia panggil PPRT. Masa tu perumahan apa rakyat termiskin ni, PPRT. Student saya di sekolah ni ada yang ramai, bukan dekat ada, ramai daripada kawasan PPRT tu. Kita ni pula masa tu terajin sikit. Bila ada budak tak main sekolah ke apa, pergi cari. Rajin. Pergi masuk, pergi dalam kawasan depa PPRT ni, tanya rumah dia ni tang mana, tunjuk sampai kita tengok sendiri rumah dia macam mana, susah dia macam mana. Susah, tuan-tuan, memang susah. Tanya, dia tak main sekolah pasal apa? Mak abang ni dengan duk berkembang ni seperti dia ni. Tanya, kata ni saya ustaz dia lah, ngajak di sekolah. Oh, dia susah lala ni, ayah dia sakit, dia kena ganti ayah dia turun ke laut. Tuan-tuan, kalau kita di sekolah, kita mengajak dia, kita guru disiplin, tak main kita kira nak tengalong di belakang dia, tanpa kita tahu apa hal yang dia tak main ni, apa cerita? Dia susah lah ni, ayah dia sakit ni, dah 2 minggu dah ayah dia sakit. Dia kalau dia tak turun ke laut, ganti ayah dia, kami tak makan lah. Mak dia kata. Kita dengar pun dia duk main berombak dada, dia duk main ketat dia tu macam lah. Oh, kata duk, oh, begitu ya. Ustaz apa nama tu ni? Dia tu, kita abang lah, Ustaz Samsuri kata. Mai minum teh dulu. Tak apa. Duk Ustaz balik. Bot pun sampai turun balik. Mai Ustaz, takam mai salam, cium tangan apa tu. Hasil tangkapan dia bawa balik, nutuk peraih dah ambil dah. Dekat sana tu ada sikit habuan bawa balik ke rumah ni nak masak ni. Hak tu dia nak bagi kat kita. Hak tu habuan makan dia keluarga dia, mak dia, adik-adik. Dia nak bagi kat kita. Kita kata tak payah. Dah kalau pergi dapur cari kertas plastik, nak bubuh nak apa. Kita kata tak mau, jangan pergi buka kereta bubuh. Tuan-tuan, bukan nanti orang kaya, orang susah pun kalau ada pemurah, tuan-tuan. Kita nak buat, kita ambil duit pergi bagi kat mak dia. Nampak tuan? Kita tengok macam tu pengajaran dekat kita ni. Hang orang senang pun, hang tak ada hati nak tolong orang. Orang susah ada hati. Nampak tuan? Benda macam ni, dia panggil universiti kehidupan. Universiti kehidupan kita adalah hidup. Ini pengajaran. Ini benda tidak ajar di universiti, tidak ajar di politeknik, tidak ajar di IPDA, tidak ajar di pusat-pusat pengajian tinggi, tapi dia ajak dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ambil pengajaran, kita jadi orang yang mendapat pengajaran. Baik. So dia kata,
Quran kata wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu bersangatan suka dia kepada buat baik. Itu Nabi Muhammad, dia syok buat baik, dia suka buat baik, dan kepuasan kepada dia bila dia boleh buat baik. Dan dia kata wa man yastaghni yughnihillah wa man yasta'fif yu'ifahullah. Dan siapa minta pada Allah kiranya kaya dan tidak minta sedekah, nescaya dijadikan Allah akan dia tidak minta sedekah. Kalau satu orang tu dia minta kepada Allah, minta Allah bagilah dekat aku rezeki yang memadai, dia tak akan jadi orang yang meminta-minta kepada manusia. Pasal apa? Pasal apa yang Allah bagi dekat dia memadai untuk dia. Ni. Dan tidak menadah tangan dia ke sana kemari minta belah ihsan orang, bahkan bersungguh-sungguh ia berikhtiar mencari rezeki dengan jalan halal dan juga nak menutup malunya. Tuan-tuan, saya sendiri kalau kata saya nak tolong orang, saya tak suka tolong orang minta tolong. Kita suka kalau nak tolong orang yang kita tengok kita rasa dia susah tapi dia tak minta. Sebab hak duk main minta ni, Allahu Akbar, bukanlah nak kata, tapi tak syok duk main minta ni. Kita tengok dia daripada distance, daripada jauh kita tengok dia dengan sikit pengalaman ada kat kita, dengan sikit pergaulan yang ada kat kita, sikit sebanyak kita kenal orang, kita tengok, kita tahu dia ni susah, tapi tak pernah minta tolong apa. Seronok kita nak tolong. Kepuasan tu dia main bila tuan-tuan, bila tuan-tuan bagi kat dia air mata keluar. Allah. Dia tak minta, tapi bila kita bagi tu dia keluar air mata. Allahu Akbar. Macam ni punya orang kita nak cari. Pasal apa? Pasal dia menjaga maruah diri dia. Meminta-minta itu menjatuhkan maruah. Dia tak minta, tapi kita tahu dia perlu dibantu. Kita bagi, air mata keluar. Ni, dia duk beritahu kat kita ni. Dijadikan Allah akan dia tidak minta sedekah. Ni orang bagus ni, dia tak minta sedekah. Tidak menadah tangan ke sana kemari, bahkan bersungguh-sungguh dia usaha ikhtiar cari rezeki dengan jalan yang halal dan juga menutup malu dia. Tak mau dia jatuh maruah. Dan barang siapa minta pelihara dirinya daripada aib dan daripada segala yang haram, nescaya Allah pelihara dia daripada aib dan benda haram. Kalau dia minta yang tu, Allah bagi kat dia yang tu. Sabda Nabi SAW lagi, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'ti ahadun syai'a huwa khairun wa awsa'u minas sabr. Dan barang siapa yang menuntut sabar dan tak keluh kesah, nescaya disabarkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah, ya Allah bagilah aku kekuatan untuk sabar. Allah dah takdirkan dia kena apa, penyakit ke apa ke, dia minta dekat Allah, ya Allah bagilah aku kesabaran. Jangan uji aku dengan ujian yang aku tak boleh nak tanggung. Dia minta macam tu dekat Allah, Allah akan bagi kepada dia. Serta Allah Subhanahu wa taala akan bagi jalan untuk melepaskan diri daripada bala yang disabarkan itu. Baik pun bala lapang ataupun bala sakit ataupun sebagainya. Tak kira apa susah dia, Tuhan akan tolong dia, bagi satu outlet, satu jalan keluar kepada masalah dia. Sabda Nabi SAW lagi, dan barang siapa dirikan seseorang daripada sesuatu, ialah yang lebih baik dan lebih memadakan daripada sabar itu, maka tuntutlah pula apa kebajikan yang lain lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dia kata apa? Sabar adalah anugerah yang terbaik yang Allah bagi kepada satu-satu manusia, dan usahakanlah pada menuntutnya dengan amal anggota ataupun dengan kira bicara. Cubalah cari kesabaran itu, kata At-Tirmizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dan bermula ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu alam. Kita berhenti tentu. Bulan depan dan lagi ke? Dan lagi. Dia nak main cuti sekolah ni, dia bukan nak cuti. Ini pun satu penyakit juga ada. Dan lagi, insya-Allah. Lepas ni kita masuk sabar yang tersebut kepujian di dalam Quran. Dia akan main dekat kita ayat-ayat Quran yang menunjukkan tentang
tentang perintah suruh bersabar. Dia akan mai. Saya ingat saya nanti langkah-langkah pasal dia banyak, dia duk mai ayat Quran ni cukup banyak. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ayat apa ni? Sajdah. Ayat Sajdah. Ramai hafal Quran di masjid ni. Ayat tiap-tiap bagi jemaat kan. Kita nanti tengok apa dia yang disebut wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina tu apa maksud dia. Apa kena mengena dengan sabar dalam ayat tu. Kemudian dia akan mai tajuk yang berikutnya sangat menarik. Bab fi dzil wajhain. Cerita tentang orang yang ada dua muka, dia kata. Dzil wajhain ataupun dzul wajhain. Orang yang mempunyai dua muka. Dia boleh buat muka ni satu, dia boleh buat muka lagi satu. Apa cerita ni orang ni? Kemudian dia mai tajuk yang lebih kurang sama, dia kata fin namam. Namam orang yang buat kerja namimah. Kerja namimah. Namimah ni kalau di Penang dia panggil batu bronsen, dia panggil. Tahu batu bronsen apa? Batu api. Orang Penang panggil batu bronsen. Dia kata dia ni tak boleh pakai ni batu bronsen ni orang, dia kata. Batu bronsen kita dengar batu api. Batu api ni zul wajhain. Dia mempunyai dua muka. Dua orang bergaduh, dia jadi third party. Dia pihak ketiga. Dia pergi kawan ni, dia duduk jadi batu bronsen. Dia duduk pergi peti api bagi menyala. Dia kata ni, aku pun tak syok tengok apa duduk bergaduh ni, kata. Tapi hari itu dia kata kat hang ranak, dia kata. Ayat tu. Dia kata, dia gasak hang ranak, dia kata. Rumah kenuri pula tu, dia duduk berbuang. Dia ni dengar, duduk merak. Tapi hang sabang ada dah. Macam kita baru ngaji bab sabang ni dah, sabang. Dia pergi pula kat kawan satu lagi, batu bronsen lagi sekali duduk peti api. Dia kata, tapi aku tak mau duduk belah mana-mana lah, tapi dia cakap itu memang tak betul. Dia mai ikut tu pula. Dia kata apa kat aku? Mula jumpa dua ni tontok. Kita akan baca tajuk ni, apa balasan akan kena kepada orang yang perangai macam ni. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillah. Wal 'asr. Innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بسم الله. Kita baca Quran satu keluarga. Boleh tak? Kita buat. Subuh awal. Habis subuh pun awal lagi. Semua orang. Seminggu mula, sebulan mula, anak-anak muka sekok-sekok marah kat kita kan. Bila kita suruh ni, dia kata, apa ayah ni, ayah dah tua nak mati baca, kami lambat lagi. Budak-budak lah ni yang buat pasal.
Kan? Kita buat juga. Kita minta mereka suruh buat. Kita baca, bini kita baca, anak-anak pun baca. Kita mungkin orang tua baca pergi sampai 2-3 muka, mereka baca sekat muka, satu muka pun tak apa. Lepas tu dia kata, okay, ya salam, pergi, nak pergi sambung tidur ke, nak pergi siap, nak pergi sekolah ke, nak pergi kerja ke, pergi baca. Tuan-tuan, Allah bisa, tegal biasa. Untuk buat, dapat tuan-tuan. Satu family, lepas subuh, satu rumah baca Quran. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita tak tahu nak abang, tapi kebahagiaan dalam rumah itu kita rasa. Boleh rasa. Sendirinya Allah akan bagi balik. Allah akan bagi balik. Apa yang kita buat ni Allah reward kita. Allah bagi satu ganjaran dekat kita. Berbanding dengan rumah yang Quran tak bunyi. Ataupun duk bunyi suara ayah yang duk baca Quran, mak pun tak baca. Ataupun mak dengan ayah yang duk baca Quran, anak-anak tak baca. Tak cantik tuan-tuan. Satu family baca. Bila semua dah get used, dah boleh dah masuk, benda tu dah jadi satu trend elok dah. Cantik aja. Tiap-tiap hari kalau miss tak baca, rasa macam ada something wrong hari ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kena buat tuan-tuan. Benda-benda ni lah yang sebenarnya mengasuh kita untuk jadi lebih baik. Bukan mengaji saja. Mengaji saja ni kadang-kadang dia membentuk orang sombong. Kadang-kadang tak kena gaya. Mengaji saja ni, tahu kita terbentuk menjadi orang sombong. Dengan ilmu sikit ni pergi duk challenge orang, pergi duk berdebat dengan orang, pergi duk tunjuk pandai depan orang. Oh, tak mau tuan-tuan. Bukan itu yang kita cari. Kita nak ilmu, tetapi kita nak penghayatan ilmu tu ada. Bukan pada kita, pada keluarga kita semuanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So benda tu dia kata benda yang dideritai. Ni nak buat puasa Tasu'ah dengan Ashura, puasa 9 dengan puasa 10 Muharram ni tuan-tuan. Bercinta nak boleh buat ni. Mula-mula nak buat 9, 10, lepas tu lagu satu macam menyatawang, negotiate, kita buat 10 sudahlah. Kata buat 2 lah kata. Dah lagi Nabi pun buat 1 ayat dulu. Ni pasal mengaji ni apa saya lah. Dia kata Nabi mana dan buat 9, tak dan Nabi wafat dulu. Dia kata tapi 10 tu memang Nabi buat lah. Kita buat 10 dululah. Potong sehari lah. Sama macam hari tu. Kan? Dia duk main cerita ni. Puasa hari Arafah ni 9 Zulhijjah ke hari Arafah. Telefon tanya Datuk Dr. Harundin. Datuk Harundin dia kata puasa tu dia panggil puasa Yaumul Arafah. Bukan puasa Tasi' min Zulhijjah. Dr. Harundin kata ini puasa dia panggil puasa hari Arafah. Hari Arafah kena tengok di tempat yang ada padang Arafah lah. Bila mereka di sana puasa, kita puasa. Cara dia habang tu pun kita pun dengar-dengar betul dah. Ditanya ustaz seorang lagi pula. Dia kata Yaumul Arafah, hari Arafah tu 9 Zulhijjah lah. Dia kata puasa 9 lah. Kita dengar jadi tergeliat balik kepala otak kita. Lah apa yang masalahnya? Puasa 2 hari. Puasa 2 hari. Buat hari Jumaat, buat hari Sabtu, raya hari Ahad. Kalau kata golongan yang berijtihad mengatakan Yaum Arafah berdasarkan padang Arafah di sana pun kita puasa hari itu. Kalau kata 9 Zulhijjah pun kita puasa hari itu. Alangkah cantiknya. Alangkah cantiknya. Kita tak mau pergi ambil jalan nak belaga terbit api ni. Kita ambil jalan yang menguntungkan kita di akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia kata, yang kata Sabang itu tahan diri dalam menjunjung taat Allah itu. Tahan. Bangkit 4:30 pagi pun bangkit. Allah, dia duk main umur 50, 60 ni, duk pergi pancong berapa kali malam. Pukul 2 pergi lah pancong. Lagi pukul 3 pergi pancong lagi. Pukul 4 pergi pancong lagi. Duk pergi pancong 3-4 kali. Tak bolehkah sekali ambil ayat semayang Allahu Akbar. Allahu Akbar tuan-tuan. Sujud air mata boleh keluar. Pasal apa? Benda ni anugerah. Allah tak bagi kat semua orang. Berapa ramai bangkit pergi pancong 5 kali satu malam tak buat sembahyang sunat. Tapi Allah bagi kat kita. Kita ada teringat 3 kali bangkit. Hak last tu kita tengok, okey, hak ni buat dulu. Sat aja, ayat sembahyang sat saja. Allahu Akbar. Tak boleh nak tahan lama-lama. Fatihah aja sudah.
Allahu Akbar, Fatihah. Waladhdallin, amin. Allahu Akbar. Fatihah lagi satu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak bagi balik kiri itu sambil pergi katil lah. Untuk peringkat mula ni lagu tu dulu pun tak apa. Hak kanan tu duk elok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hak kiri tu lagu duk pergi katil lah. Terus letak terus balik kiri. Masya Allah. Sementara nak tegal biasa tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata yang kata sabang itu apa dia? Sabang menjauhkan diri daripada maksiat. Dan derita akan apa sakit demam dan azab sengsara di dalam satu ahwal. Itu semua kena sabang. Sakit. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Tuhan nak bagi. Kita pergi hospital tengok, pergi Sultanah Bayah, hospital Sultanah Bayah. Tuan-tuan, saja round, walau tak ada adik-beradik, tak ada kawan, saja pergi nak ambil yang tibar. Satu round lalu di ward orang sakit tu. Bukan orang tua-tua, tuan-tuan. Muda-muda dah. Saja singgah pergi salam, tanya sakit apa. Tak tahulah, dia kata hari tu naik macam jerawat dah ni. Lepas tu mereka duk kata apa, lepas tu dia main besar main jumpa doktor kata bisui. Lepas tu doktor potong itu ni, potong dia mengamuk lagi sakan dia jadi lagi besar. Atu kita duk atu kawan kan. Dia sementara nak bubuh kata sabang tu, tanya dulu atu dia kata tu lepas tu dia kata kanser pula. Allahu Akbar, kita dengar. Ni upah hari dah ni. 2 bulan dah. Confirm ke kanser? Tak tahu. Hari tu dia ambil daging nantang pergi mana orang tahu. Sakit ke? Duk tanya dia. Sekali lagi dia sidai kita pula sakit. Tidur katil sebelah. Tanya banyak sangat. Aku tanya patut-patut badan. Duduk jalan buang. Kita duk ingat apa? Allahu Akbar. Tuhan dia nak bagi. Bukan dia kira umur. Sebelum mai sakit. Buat hak mana boleh buat dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia duk cerita pasal orang bergaduh pintu syurga tak buka, dia duk cerita pasal puasa Asyura dengan Tasu'ah. Pasal apa? Pasal Muharram nak mai dekat. Nak kena habaq juga yang tu pun tuan-tuan. Kita tak tahu umur kita ni nak pergi sampai, tak tahu tuan-tuan, tak tahu. Siapa nak sangka almarhum Ustaz apa nama baru ni? Ustaz Izzat kita meninggal dunia. Siapa nak sangka umur sangat muda dia masih diperlukan. Tapi masa sudah sampai. Dengan nampak dia ceria, dengan nampak semangat dia. Saya bila dengar berita pasal dia, saya masuk balik YouTube, type nama dia, nak tengok yang kata Ustaz Izzat ni macam mana, ceramah dia macam mana. Masya Allah, orang hebat tuan-tuan. Bercakap tentang Islam, tentang perjuangan Islam, kemah. Saya masuk lagi, cari lagi dia ni, siapa dia. Tengok, Masya Allah, kita duk tahu dia satu jawatan aja. Rupanya berapa banyak jawatan duk ada kat dia. Dia dan menguruskan masa dia untuk buat kerja untuk Islam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan. Di situ noktah akhir dia. Maka sampai masa dia, dia kembali menghadap Allah dalam keadaan berjasa kepada Islam. Kita tak tahu kita bila. Oleh kerana itu sebanyak mungkin ibadat kita kena buat. Pasal kita tak tahu. Ni Muharram ni kita doa abang Tasu'ah, kita doa abang Asyura dan tak tahu lagi. Tapi setidak-tidaknya azam tu kita dah simpai dah malam ni. Kita dah kunci dah. Aku nak buat kali ni. Mudah-mudahan Allah bagi. Nampak? Sambung balik hadis ni. Kan? Baik. So dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis fayughfaru fihima liman la yushriku billahi syai'a illa al muhtajirain yuqalu ruddu hadzaini hatta yastaliha. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuka pintu syurga pada hari Isnin dan hari Khamis. Ini 2 hari dibuka pintu syurga. Maka diampunkan pada keduanya bagi siapa yang tidak menyekutukan Allah. Ini nombor 1. Kok mana pun hak ni nombor 1.
kita tak boleh syirik Allah. Tak boleh. Syirik maksud apa tuan-tuan? Associate. Associate maksudnya apa? Menyengutukan. Menyengutukan maksud apa? Samping dengan kontu ada satu lagi. Kita semayang ni pasal apa? Kerana Allah, tapi kerana nak tunjuk ke orang kita bagus. Itu associate dia bagi, itu sekutu. Kita buat ni pasal apa? Pasal ni di samping pasal tak mau. Itu sekutu. Dengan Allah dia mau kerana Allah saja. Tak mau duk share. Pasal apa? Kalau kita suami, kita ada isteri, kita tak mau isteri kita orang share. Kita tak mau. Isteri kita. Apa cerita yang pergi duk share dengan orang lain? Kalau kita manusia yang kerdil kecil pun pantang kita kalau orang share bini kita. Inikah pula Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Macam mana kita nak pergi share Tuhan dengan satu benda lain? Tak boleh. Jadi kalau nak masuk syurga, syarat nombor satu apa dia? Jangan syirik Allah dalam ibadat. Dalam apa kerja, dalam apa benda kita buat, jangan syirik Allah. Kita buat kerana Allah. Tuan-tuan ingat balik, tadi kita baca mukadimah tadi, Muawiyah bin Abi Sufyan keluar-keluar tengok ada satu halaqah. Dia tanya ni hampa duk buat apa? Dia kata, nahnu nadhkurullah. Kami duk berzikir pada Allah. Muawiyah tanya apa? Muawiyah tanya, adakah hampa buat ni semata-mata kerana berzikir pada Allah saja? Nampak? Itu tak mau ada sekutu, tak mau ada syirik. Dia kata, ya, kami buat ni semata-mata zikir kerana Allah. Muawiyah kata, ni aku tanya hampa ni bukan pasal apa? Pasal Nabi dulu pun macam ni juga. Nabi keluar daripada rumah, jumpa satu halqah di masjid, Nabi tanya, depa jawab macam tu juga. Depa kata kami duk zikir pada Allah. Nabi tanya juga, betulkah hampa buat ni kerana Allah? Hampa zikir ni kerana Allah saja? Depa kata betul. Nabi kata bukan apa, Jibril baru habaq tak saat ni. Kata Allah bangga dengan hampa ni yang berzikir kerana Allah, tidak kerana benda lain. Allah bangga di depan malaikat dia. Nampak tuan-tuan? Tidak boleh syirik Allah. Satu. Melainkan dia kata orang yang tak boleh masuk syurga ni ialah orang yang syirik Allah, tak boleh masuk syurga. Dan lagi satu, orang yang tidak bertegur sapa. Ini pun tak boleh masuk syurga. Maka dikata orang baginya, tolak akan mereka itu. Kalau mereka ni dibawa pi sampai dah di depan pintu syurga pun, tengok, ruddu hazaini. Dua ni pi, hang tak boleh masuk syurga. Pasal apa? Dia kata, yakni tutup balik pintu syurga itu ke atas dua orang yang tidak bertegur sapa itu sehingga berdamai mereka berdua. Maksud dia apa tuan-tuan? Bila kita baca hadis ni, malam ni juga kena settle benda ni. Malam ni juga, tak mau tunggu esok. Pasal kita tak tahu kita ada tak ada esok. Malam ni juga balik sekali lagi, duk fikir balik, aku ada masalah dengan siapa? Dengan abang, cantik call dia. Assalamualaikum abang. Dia pun dengar terkejut, dia ni malaun ni, dipanggil malaun kat kita. Pasal apa? 10 tahun tak bercakap dengan dia. 10 tahun tak bercakap dengan dia. Tahu malam ni call, dia ingat, dia apa angkat abang, dia dengar suara kita. Malaun. Abang, ni saya pun tak mau ambil masa abang lama-lama. Abang tidur dah ke apa ke abang? Apa jadi antara kita habis malam ni? Saya minta maaf banyak-banyak ke abang. Tuan-tuan kata lagu tu, malam ni dia start kereta, dia tekan minyak sampai berdiri dalam kereta nak main rumah kita. Mana nak cari ni adik? Allahu Akbar tuan-tuan, kita punya ego pun tinggi gunung, dia punya ego pun tinggi gunung. Seorang mengalah gunung jerai Reban. Runtuh gunung jerai ni. Kita telefon tu abang, saya minta maaf abang, saya tak maaf abang, ni benda ni semua leceh abang, kita sudah habis tekat ni abang. Saya minta maaf kat abang. Jangan pergi kata abang, saya minta maaf abang, walaupun saya tak salah, saya minta maaf. Tak maaf macam tu. Yang tu tak maaf. Ni kadang kena perangai wuduh ni dia keluar juga. Walaupun saya tak salah, saya minta tak selesai. Tak mau sebut salah tak maaf, saya minta maaf kat abang, abang kita elok balik abang. Sudahlah. Dia dengar, dia tekan kereta, berdiri, kepala keluar kot tingkap, dia main rumah kita, masuk, dia kata, "Mai, aku nak peluk hang sekali ya." Settle malam ni tuan-tuan. Malam ni adalah malam yang pertama selepas 15 tahun tuan-tuan tidur nyenyak.
Settle satu benda besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang lebih besar pada tu apa dia? Pintu syurga sudah buka untuk kita. Itu yang paling besar. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Tajuk dia kata bab. Saya pernah mengajar di kawasan Sungai Aceh, tuan, di seberang perai tu, dekat dengan sempadan Perak Parit Buntang tu, satu tempat nama Sungai Aceh, kawasan nelayan. Depa ada satu kawasan perumahan dia panggil PPRT, masa tu perumahan apa rakyat termiskin ni, PPRT. Student saya di sekolah ni ada yang ramai, bukan dekat ada, ramai daripada kawasan PPRT tu. Kita ni pula masa tu terajin sikit. Bila ada budak tak main sekolah ke apa, pergi cari. Rajin. Pergi masuk, pergi dalam kawasan depa PPRT ni, tanya rumah dia ni tang mana, tunjuk sampai kita tengok sendiri rumah dia macam mana, susah dia macam mana. Susah, tuan-tuan, memang susah. Tanya, dia tak main sekolah pasal apa? Mak abang ni dengan duk berkembang ni. Ni siapa dia ni? Tanya, kata ni saya, ustaz dia lah, ngajak di sekolah. Oh, dia susah lah ni, ayah dia sakit, dia kena ganti ayah dia turun ke laut. Tuan-tuan, kalau kita di sekolah, kita mengajak dia, kita guru disiplin, tak main kita kira nak tengalong di belakang dia. Tanpa kita tahu apa hal yang dia tak main ni, apa cerita? Dia susah lah ni, ayah dia sakit ni, dah 2 minggu dah ayah dia sakit. Dia kalau dia tak turun ke laut, ganti ayah dia, kami tak makan lah. Mak dia kata. Kita dengar pun dia duduk main berombak dada, dia duduk main ketat dia tu macam lah. Oh, kata duduk, begitu ya. Ustaz apa nama tu ni? Dia kita abang lah, Ustaz Samsuri kata. Main minum teh dulu. Tak apa. Duduk saya balik boat pun sampai, turun balik oh ustaz takam salam, cium tangan apa tu. Hasil tangkapan dia bawa balik nutuk peraih dah ambil dah dekat sana tu, ada sikit habuan bawa balik ke rumah ni nak masak ni, hak tu dia nak bagi kat kita. Hak tu habuan makan dia keluarga dia, mak dia, adik dia nak bagi kat kita. Kita kata tak payah. Dah kalut pergi dapur cari kertas plastik, nak bubuh nak apa. Kita kata tak mau, jangan pergi buka kereta bubuh. Tuan-tuan, bukan nanti orang kaya, orang susah pun kalau ada pemurah tuan-tuan. Kita nak kita ambil duit pergi bagi kat mak dia. Nampak tuan? Kita tengok macam tu pengajaran dekat kita ni. Hang orang senang pun, hang tak ada hati nak tolong orang. Orang susah ada hati. Nampak tuan? Benda macam ni, dia panggil universiti kehidupan. Universiti kehidupan kita adalah hidup, ini pengajaran. Ini benda tidak ajar di universiti, tidak ajar di politeknik, tidak ajar di IPDA, tidak ajar di pusat-pusat pengajian tinggi. Tapi dia ajar dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ambil pengajaran, kita jadi orang yang mendapat pengajaran. Baik. So dia kata, Quran kata wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu bersangatan suka dia kepada buat baik. Itu Nabi Muhammad. Dia syuk buat baik, dia suka buat baik, dan kepuasan kepada dia bila dia boleh buat baik. Dan dia kata wa man yastaghni yughnihillah wa man yasta'fif yu'ifahullah. Dan siapa minta pada Allah kiranya kaya dan tidak minta sedekah, nescaya dijadikan Allah akan dia tidak minta sedekah. Kalau satu orang tu dia minta kepada Allah, minta Allah bagilah dekat aku rezeki yang memadai, dia tak akan jadi orang yang meminta-minta kepada manusia. Pasal apa? Pasal apa yang Allah bagi dekat dia memadai untuk dia. Ni. Dan tidak menadah tangan dia ke sana kemari minta belah ihsan orang. Bahkan bersungguh-sungguh ia berikhtiar mencari rezeki dengan jalan halal dan juga nak menutup malunya. Tuan-tuan, saya sendiri kalau kata saya nak tolong orang, saya tak suka tolong orang minta tolong. Kita suka kalau nak tolong orang yang kita tengok kita rasa dia susah tapi dia tak minta. Sebab hak duk main minta ni, Allahu Akbar, bukanlah nak kata, tapi tak syok duk main minta ni.
Kita tengok dia daripada distance, daripada jauh kita tengok dia dengan sikit pengalaman ada kat kita, dengan sikit pergaulan yang ada kat kita, sikit sebanyak kita kenal orang, kita tengok, kita tahu dia ni susah, tapi tak pernah minta tolong apa. Seronok kita nak tolong. Kepuasan tu dia main bila tuan-tuan, bila tuan-tuan bagi kat dia air mata tolong. Allah. Dia tak minta, tapi bila kita bagi tu, dia keluar air mata. Allahu Akbar. Macam ni punya orang kita nak cari. Pasal apa? Pasal dia menjaga maruh diri dia. Meminta-minta itu menjatuhkan maruh. Dia tak minta, tapi kita tahu dia perlu dibantu. Kita bagi, air mata keluar. Ni, dia duk beritahu kat kita ni. Dijadikan Allah akan dia tidak minta sedekah. Ni orang bagus ni, dia tak minta sedekah. Tidak menadah tangan ke sana kemari, bahkan bersungguh-sungguh dia usaha ikhtiar cari rezeki dengan jalan yang halal, dan juga menutup malu dia, tak mau dia jatuh marah. Dan barang siapa minta pelihara dirinya daripada aib dan daripada segala yang haram, nescaya Allah pelihara dia daripada aib dan benda haram. Kalau dia minta yang tu, Allah bagi kat dia yang tu. Sabda Nabi SAW lagi, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'ti ahadun syai'a huwa khairun wa awsa'u minas sabr. Dan barang siapa yang menuntut sabar dan tak keluh kesah, nescaya disabarkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta kepada Allah, ya Allah bagilah aku kekuatan untuk sabar. Allah dah takdirkan dia kena apa, penyakit ke apa ke, dia minta dekat Allah, ya Allah bagilah aku kesabaran. Jangan uji aku dengan ujian yang aku tak boleh nak tanggung. Dia minta macam tu dekat Allah, Allah akan bagi kepada dia. Serta Allah Subhanahu wa taala akan bagi jalan untuk melepaskan diri daripada bala yang disabarkan itu. Baik pun bala lapang ataupun bala sakit ataupun sebagainya. Tak kira apa susah dia, Tuhan akan tolong dia, bagi satu outlet, satu jalan keluar kepada masalah dia. Sabda Nabi SAW lagi, dan barang siapa dirikan seseorang daripada sesuatu, ialah yang lebih baik dan lebih memadakan daripada sabar itu. Maka tuntutlah pula apa kebajikan yang lain lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dia kata apa? Sabar adalah anugerah yang terbaik yang Allah bagi kepada satu-satu manusia, dan usahakanlah pada menuntutnya dengan amal anggota ataupun dengan kira bicara. Cubalah cari kesabaran itu, kata At-Tirmizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dan bermula ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu alam. Kita berhenti tentu. Bulan depan dan lagi ke? Cikgu? Dan lagi. Fi sabri. Itu bab yang datang pada membicarakan tentang sabar. Ini satu tajuk yang senang. 3 huruf, sad, ba, ra. 3 huruf. Sebut pun simple, sabar. Kita tengok satu orang kena musibah apa-apa, kita pun nak kata apa? Sabar kita kata dia. Dia dengar kita kata sabar, dia macam nak rimuk kita ni. Tak tahu aku punya duk menanggung benda ni, ang bagus memang bagi 3 huruf kat aku. Sabar. Dia tengok kita nampak kecil besar. Ini yang kata sabar. Tajuk ni boleh baca, tapi tuan-tuan, berat tuan-tuan. Nak buat benda ni sangat berat. Sangat-sangat berat. Ketahuilah saudaraku, sabar adalah satu perangai yang sangat terpuji pada syarak. Benda bagus. Susah nak buat. Maka siapa yang berperangai dengan perangai sabar itu, betul ya. Dia kata, tengok. Yang kata Idris Al-Marbawi ni, Syekh Idris Al-Marbawi ni, dia punya pemilihan perkataan untuk dia nak lepas masuk dalam kitab dia ni, straight to the point. Dia bagi gedebuk tu. Dia kata siapa yang boleh ada sabar dalam diri, orang tu betul. Cukup. Tak payah pergi duk pusing roundabout sampai 3 kali duk tak keluar-keluar daripada roundabout, tak mau. Dia habaq terus. Dia kata sabar ni benda simple tapi cukup susah nak buat. Siapa boleh buat, orang ni betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana makna sabar itu ialah derita akan diri atas apa-apa yang dibenci. Itu dia.
Yang kata sabar tu apa dia? Dia kata kita menanggung derita, kita menanggung susah. Pasal apa? Pasal nak buat benda kita tak suka. Contoh apa tuan-tuan? Nak bangkit sembahyang tahajud. Allahu Akbar. Duk cadang nak bangkit ni, masuk 5 tahun dah. Tak boleh bangkit lagi. 5 tahun dah tak boleh bangkit lagi. Bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan sebulan. 5 tahun dah ni, duk geram ni. Duk geram nak bangkit tahajud ni, duk geram ni. 5 tahun dah. Tak boleh bangkit lagi. Pasal apa? Pasal bangkit pukul 4:30 pagi ni, derita. Time kira paling syok tidur. Mimpi masa tu cukup rancak ni. Mimpi time tu mimpi paling rancak ni. Bukan mimpi duk main tu. 4:30 pagi ni kita Superman masa tu. Kita jadi Ultraman masa tu. 4:30 pagi ni. Time tu nak bangkit, nak jadi soleh man. Nak sembahyang Allahu Akbar 2 rakaat dia Allahu Akbar. Bini gerak, abang suruh saya lah semua handphone semua boleh kunci kan. Bunyi macam-macam, hak buat bunyi ayam berkukuk ada, macam-macam bunyi tembak lah, pang tembak, jaga tengok macam mana jenis ni, jenis kes bagi sengat kes tak boleh bangkit, tak boleh. Bini pula mai gerak, kata abang kata nak sembahyang apa-apa esok ni 5 tahun dah. Maksud dia apa dia? Nak buat benda tu derita ni kita nak kena korbankan sedap tidur untuk nak buat ketaatan pada Allah. Tak semua orang boleh buat. Kalau orang muda tak boleh buat tak apa, dia main umur 68 70 tak boleh buat lagi tuan-tuan, tak karut tuan-tuan. 68 70 tu saya kata lah tak boleh. Kan? Kena buat lah, cerita dia kena buat. Sudah-sudahlah hak mana kita punya itu sudah, ni nak kena perbetul balik. Pasal apa? Pasal tak tahu kita punya time dia nak main bila, kita tak tahu. Baik. So dia kata kerana makna sabar itu ialah tanggung derita atas apa yang kita benci nak buat, maka tak dapat tidak barang yang dibenci oleh diri itu sangat banyak tak terkira. Dia kata banyaklah, kau nak buat contoh banyak. Seperti dia kata turun bala, maka itu dibenci oleh diri. Kena bala, semua orang tak suka kena bala. Kita tak mau. Tahu-tahu puting beliung main angkat bumbung rumah, tangki air rumah kita dia pergi buah rumah kau tu. Rumah kau tu dah ada tangki air dah, dia ambil tangki air kita dia pergi buah rumah kau tu. Kita bangkit buka pancok tak ada air. Pasal apa tak ada air? Tengok-tengok atas terpelong, tak ada apa, bukan bumbung dengan tangki tak ada. Balik nu pula bangkit apa ni, 2 tangki air dah ada atas bumbung dah. Hai tuan-tuan, jangan buat pasal. Tanya orang Pendang, dia boleh cerita dia bagaimana macam mana. Kan? Siapa suka benda ni jadi, siapa pun tak suka. Tapi kalau dah dia takdir nak mai kat kita, sabang lah. Takdir nak kena kat kita. Punya banyak rumah duk ada, puting beliung tu dia mai lalu kat lorong rumah kita. Kita kenal lah sikit. Tak tahu kah kata aku duk semayang duk apa. Bagi respect lah sikit. Kita kata tak ada, dia mai randuk rumah kita. Rumah kita kena. Sabang lah dia kata, sabang atas bala yang menimpa. Dan sabang juga kerana menjunjung suruh Allah seperti semayang, puasa, haji, zakat, baca Quran dan sebagainya, nak menurut segala hukumnya. Sabang, nak kena sabang. Bangkit, kita boleh bangkit semayang subuh tu dah cukup baik dah. Selit masuk pula qabliyah subuh 2 rakaat. Aduh, dia sengai kan. Bini kata, abang tak buatkah sunat fajar? Televisyen pun duk keluar hadis lebih baik daripada dunia dan isinya. Hang tu sadu cakap panjang boleh dah. Aku bangkit sembahyang subuh ni pun bagus dah, dia kata. Sayang tuan-tuan, sayang. 4 minit lah, 2 rakaat qabliyah subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Kan dia duk hantar dalam WhatsApp ni senarai orang-orang kaya dalam dunia. Kita pun duk baca. Start pada nombor 10. Nombor 10 siapa dia, nombor 9, siapa nombor 8, siapa nombor 7, siapa nombor nombor 1. Nombor 1 dia kata ialah orang yang sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat. Bagus dia ni kata, bagus. Otak tu jalan kan, dia boleh buat macam tu. Pasal apa? Daripada nombor 10 pergi sampai nombor 2,
harta dia bukan semua hak duk dalam dunia ni, tapi kaya dah. Tapi Tuhan kata apa? Siapa boleh buat qabliyah subuh ataupun sunat fajar, sama. Qabliyah subuh pun yang tu, sunat fajar pun yang tu. Pasal ada orang tanya, kata ustaz, ni yang kata hak lebih baik pada dunia dan isinya ni apa, qabliyah subuh ke sunat fajar? Kita kata qabliyah subuh tu sunat fajar lah. Dok kot, dia kata. Kata kalau hang pandai pada saya, duk tanya saya buat apa? Ada juga kaki macam ni, dia tanya kita, jadi nak buat pandai pada kita pula. Ai, problem betul yang orang macam ni. Kan? Kan? Buat sudahlah sebelum sembahyang subuh sunat 2 rakaat. Dia nak jadi sunat fajar ke, dia nak jadi qabliyah ke, biar pergi kat dia. Janji lebih baik daripada dunia dan isi dia, tu kumah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tiada disukai atas nafsu. Benda ni nafsu tak suka, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat tak di rumah? Kita sembahyang, kita qabliyah subuh, kita sunat fajar 2 rakaat, kita sembahyang subuh, lepas tu lima yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata bermula dalil yang menunjukkan atas terpujinya sabang itu ada di dalam Quran dan hadis Nabi. Setengah daripada hadis ialah barang yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Sa'id radhiyallahu an, anna nasan minal ansar sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum. Diriwayatkan dari satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya ada beberapa orang sahabat Nabi daripada kalangan Ansar. Ansar ni siapa tuan-tuan? Orang Madinah. Orang Madinah. Ada beberapa orang sahabat Nabi daripada kalangan orang Madinah telah meminta mereka itu sedekah ataupun apa-apa makanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susah ni tuan-tuan, daripada zaman tak tahu bila dulu sampai kiamat akan ada orang susah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok Ansar. Orang Madinah ni susah. Bila susah, depa pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta tolong dekat Nabi. Kok boleh tolong cara duit ke? Kok boleh tolong cara bagi makanan ke? Tuan-tuan, Nabi wafat dalam keadaan baju besi Nabi ada yang marhunah, dia kata yang tergadai pada satu Yahudi. Dalam syarah hadis tu dia cerita, dia kata Nabi gadai kerana nak mengambil ta'am, nak mengambil makanan. Ada satu syarah kata Nabi gadai kerana nak ambil makanan bukan untuk Nabi dan keluarga Nabi, tapi untuk nak bagi ke orang lain yang memerlukan. Sehingga Nabi wafat, baju besi itu tak sempat ditebus. Bila Nabi wafat, Yahudi itu bawa mai di rumah, bagi. Dia kata ini Nabi gadai dekat aku untuk ambil makanan dulu. Nabi pun dah tak ada, aku bagi balik baju besi ni. Pribadi Nabi itu baik kawan, baik lawan, kalah dengan Nabi ni. Hormat Nabi ni tak tahu nak apa. Hadis yang kita baca malam ni pula dia nak bagi tahu, dia kata sekumpulan sahabat Nabi, sahabat Ansar, sahabat orang Madinah ni susah pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi bantu, sama ada boleh bantu cara duit ringgit ataupun boleh bantu dalam bentuk makanan. Fa'atahum. Hadis kata maka diberi kepada mereka itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kata Nabi ni dia tolong orang, dia tak ada duit pun dia sanggup pergi berhutang untuk tolong orang. Nabi. Sambung hadis dia kata summa sa'aluhu fa'atahum. Kemudian minta lagi mereka itu kepada Nabi, maka diberinya kepada mereka itu. The same person, orang yang sama juga dah main minta, Nabi dah tolong, main minta lagi. Dia jadi lagu tu. Nak buat macam mana, dia susah. Dia pun tak tahu nak pergi mana. Zaman tu Nabi adalah wakil rakyat. Nabi adalah wakil rakyat. Apa-apa pergi cari Nabi lah. Itulah wakil rakyat. Nak pergi mengadu, nak pergi habang apa, nak pergi minta tolong apa, nak pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pula dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada jikalau barang ada. Tu kata Nabi. Kalau ada barang dalam rumah dia, dia bagi. Dia tak pernah benda ada, dia kata tak ada. Tak pernah. Bahkan tak ada pun Nabi pergi berhutang dengan orang lain, Nabi mai bagi.
Dan tiada ia berbuat bakhil dan membalas dengan cakap yang menyakitkan hati. Itu yang kata Nabi. Orang main minta tolong dekat dia, tak ada kot kata dia nak buat bakhil, kedekut, tak mau tolong. Apatah lagi nak kata bagi kawan tu sakit hati. Tak ada, itu bukan Nabi kalau buat macam tu. Nabi SAW manusia yang sangat terpuji. Bila orang tanya Aisyah, wahai Aisyah, Nabi ni macam mana perangai dia? Because everybody eager to know Nabi ni dalam actual life dia macam mana. Nabi ni di rumah dia macam mana. Macam ustaz-ustaz, tuan-tuan, saya main mengajar, tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan kenal saya tahun ni aja. Di rumah macam mana tuan-tuan tak tahu. Bini dengan anak-anak tahulah. Ni dia duk tengok live ni, dia tanya cerita tu, dia tahu. Kan? Yang tahu kita, luar dalam hati budi kita, keluarga kita, isteri kita tahu, anak-anak kita tahu, mak ayah kita kalau ada dia patah. Bercakap ni tuan-tuan boleh buat maneh hayai, boleh buat. Tapi betul-betul kita macam mana, bini kita tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila orang tanya Aisyah, Nabi ni betul-betul Nabi ni macam mana? Aisyah jawab apa tuan-tuan? Dia kata kana khuluquhul Quran. Nabi kata, Aisyah kata, Nabi hampa ni, yang kata Nabi Muhammad SAW ni, akhlak dia Quran. Hampa baca Quran, apa Quran kata, itu Nabi. Dia tak lari, dia tak tergelincang, dia tak derail, dia tak, walau satu hun. Nabi ni, macam mana yang Quran kata, Nabi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Summa qala ma yakunu indi khairin falan addakhirahu ankum. Kemudian sabda Nabi SAW, pada akhir pemberiannya itu, kerana nak mengajar mereka yang berulang-ulang kali mai minta itu, Nabi kata, wahai kaum, barang yang ada pada aku, maka tidaklah aku simpan taruhakan dia daripada sekalian kamu. Bila mereka duduk main minta, lepas tu duduk main minta, Nabi kata jugalah, Nabi kata, aku ni kalau benda ada, aku tentu bagi. Ni kalau hampa main, hampa boleh duduk dapat ni, makna ada, aku boleh bagi. Nabi kata, telah aku beri pada sekalian kamu apa yang ada. Nabi kata, ceritanya apa ada dalam rumahmu bagilah. Nabi kata, kerana aku itu amat suka kepada kebaikan. Nabi kata, kerana aku suka kepada kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Surah apa ni? Wa innahu lihubbi, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu lihubbil khair, suka kepada buat baik itu, lasyadid, bersangatan pada diri Nabi. Satu orang manusia, Nabi SAW adalah satu orang manusia yang dia cukup suka buat baik, dan dia rasa sangat bahagia kalau dia boleh buat baik. Bukan senang tuan-tuan. Tuan-tuan, orang kaya ramai, tapi orang kaya yang pemurah tak ramai. Kadang-kadang tak kaya pun, tapi pemurah ada tuan-tuan. Orang kaya ada ramai, tapi orang kaya yang pemurah, yang boleh duk keluar duit tolong orang ni, tak ramai tuan-tuan. Tapi kadang-kadang orang susah tapi pemurah, Masya Allah. Oh, saya biasa jumpa lah, duk jadi guru sekolah dulu ni,